Nah, seperti biasalah. Kalau siapa yang ikut saya, dia tahulah saya lah setiap malam. Siapa yang konon-konon saya kata saya macam ni, saya kata macam tu, nampak gayanya, dia jenis yang memang tak tengok live saya lah. Sebab itu dia dia assume je apa yang saya cakap. Tak pernah pun tengok live saya kan. Itulah masalahnya. Okey tuan-tuan, insyaAllah kita bersiaran malam ini. Saya awal sikit sebab saya ada kerja lepas ni, ada meeting kira-kira pukul 11 malam nanti saya ada meeting. So saya kena habiskan juga live ni awal. InsyaAllah. Saya suka benda ni. Aura terapi collagen ni. Bukan saya tak iklan saya beli dengan pak cik, dia jual, dia macam dia bawa meja ke meja kan. Tu saya beli dengan dia. Menarik. Dia sampai dia soothing, dia kalau stress ni boleh juga. So mana nak dapat sorry aura terapi collagen ni? Tak tahu, saya tak tahu. Saya tak jual. Jadi saya tak tahu, tuan-tuan boleh cari sendirilah Okey. So malam ni kita akan cerita benar ke dakwaan bahawa Zahid akan ke KDN dan Saifuddin Adan akan ke BDN KK. Muhyiddin dan PN dan kerajaan PN bebaskan Musa Aman dengan janji 500 juta. Tersebar di WhatsApp hari ini. Ada yang tersebar, ada WhatsApp, sebarkan di WhatsApp. Jangan tuduh saya pula yang kata sedemikian. Tersebar di WhatsApp. 4 negeri pembangkang dihalang sertai program kerajaan persekutuan menurut Sanusi. Muhyiddin dan Zaid disesat polis. Keputusan Syed Saddiq 9 November. Dan negara ini bukan idaman PAS. Sebab apa? So malam ni insyaAllah kita kami cerita tentang benda ni. Tapi sebelum kita nak cerita tentang benda tu, daripada sejak sekian lama, saya orang Sarawak tuan-tuan. Siapa yang tahu saya tahulah saya ni orang Sarawak. So antara benda yang sebenarnya jadi open secret open secret pada orang bukan Islam yang nak masuk Islam, ialah bila dia dah masuk Islam, dia tak boleh keluar daripada Islam. Lepas tu berlakulah pergaduhan, aku tak boleh keluar Islam, itu, ini, bom. Dia macam ni lah. In the first place, ini saya nak cerita kepada mereka yang nak masuk agama Islam. Bukan kita nak menakut-nakutkan, tetapi anda kena tahu syarat pertama, kalau dah masuk agama Islam, dia tak boleh keluar Islam. Pergilah ke mahkamah mana sekalipun, di dalam negara ini, jawapannya tidak boleh. Jadi sebab itu kalau nak tukar agama, terutama kepada agama Islam, kena fikir dahulu, betul ke tidak. And most of the time, yang nak tukar agama ini, kerana mereka nak tukar agama for the wrong reason. Bukan kerana mereka nak betul-betul tukar agama. Saya bawa seseorang masuk agama Islam beberapa minggu yang lepas. Dan saya tanya dia, betul ke kamu nak masuk agama Islam? Ya, saya betul. Kenapa kamu nak masuk agama Islam? Saya tanya dia. Saya grill dia betul-betul. Sebab saya percaya pada agama Islam, sebab saya percaya kepada Allah, saya percaya kepada Nabi Muhammad. Dia cerita. Dan dia kepercayaan dia itu datang daripada memang dia yang nak, atas kesedaran dia sendiri, bukan sebab itu dan sebab ini. Jadi saya bawa dia dan proses itu berlangsung dan alhamdulillah telah pun memeluk agama Islam. Poinnya adalah saya tanya dia dulu betul ke, sebab saya cerita, dan juga orang yang mendakwah yang memasukkan di agama Islam tu pun cakap, kalau anda masuk ke dalam agama Islam, tidak ada jalan keluar lagi. Betul, setuju atau tidak? Dia kata setuju. Kamu tahu, kamu aware. Kamu tidak ada orang memaksa kamu. Sebab nanti dia tak nak nanti benda itu berlaku. Kenapa benda ni berlaku tuan-tuan? Kenapa commotion, gaduh, nak keluar dan sebagainya itu berlaku? Sebab the very reason orang nak masuk agama Islam tu sebab yang salah. Hadis pertama dalam hadis Imam Nawawi. Hadis pertama dalam hadis Imam Nawawi. Hadis 40 Imam Nawawi. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu adalah dengan niat. Hadis itu asalnya apabila hadis ni berbunyi macam ni. Sungguhnya setiap amal itu dengan niat. Barang siapa berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka dia berhijrah kerana Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya adalah kerana itu. So dalam kisah tersebut ada seorang lelaki, dia nak berhijrah dengan Nabi SAW daripada Mekah ke Madinah. Dia nak berhijrah tu bukan sebab nak berhijrah, tapi sebab dia ada seorang perempuan yang disuka, so dia nak ikut perempuan tu. So dia nak berhijrah kerana itu. Jadi ada sahabat bertanya, sah ke tidak hijrah dia itu? Nabi tak mempersoalkan tentang niat dia, cuma nak bagi tahu bahawa penghijrahan, orang nak masuk Islam sebagainya kerana apa? Mesti kerana niat, keikhlasan dan ketulusan diri dia sendiri. Namun begitu, kalau tidak, dia jadi macam ni. Tunjuk. Wanita gagal keluar Islam selepas perkahwinan tak jadi. Mahkamah Sivil menolak permohonan seorang wanita di Sarawak untuk kembali menganuti agama Kristian setelah memeluk Islam untuk berkahwin dengan seorang lelaki Islam, tetapi perkahwinan mereka tidak menjadi.
Peguam Iqbal Harith yang mewakili wanita berusia 26 tahun itu mengesahkan, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini menolak permohonannya untuk mendapatkan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman. Peguam itu berkata, Hakim Ahmad Kamal Muhammad Syahid memutuskan antara lain, Mahkamah Sivil tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar isu yang melibatkan kes untuk murtad dan hanya Mahkamah Syariah yang mempunyai kuasa perkara seumpama itu. Okey. Yang ini saya maksudkan tadi. Niat kerana nak masuk agama Islam tu kerana apa? Ni saya seru kepada semua rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam lah. Kalau anda betul-betul nak nak memeluk agama Islam kerana perkahwinan tu tak ada masalah. Tapi anda kena faham kenapa nak masuk agama Islam tu in the first place. Ini tugas dan tanggungjawab saya. Otherwise jangan. Otherwise jangan. Jangan ambil keputusan aku masuk agama ini kerana aku suka lelaki ini. Tuan-tuan, adik-adik, wahai wanita atau lelaki, dua-dua lah, lelaki masuk Islam, wanita masuk Islam, sama je. Ketahuilah cinta itu hanya akan bersifat sementara. Dengan manusia ni bersifat sementara. Indahnya sementara, tuan-tuan. Indahnya sementara. Yang itu akan kekal selama-lamanya. Bukan setakat dia akan efek kita, dia akan efek keturunan kita. Akhirnya nanti apa yang berlaku, saya tengok sendiri sekeliling saya, dia agamanya Islam, tapi akhirnya dia tidak mengamalkan amalan Islam, dia tidak percaya kepada kepercayaan Islam, yang Islam hanya pada teks dia saja, pada IC dia saja, pada surat dia saja. Yang lain tu tak ada, tak membawa kepada apa-apa pun. Jadi kita kesian sebenarnya, bukan kita nak kata apa. Okey Is, maksudnya orang Islam ni hukum hudud tak membenarkan orang Islam keluar Islam ke Is? Yang itu perbincangan lain. Kita kena ada faham dua perkara. Kita kena faham dulu. Satu, undang-undang Islam. Satu, undang-undang Islam di Malaysia. Dia dua benda yang berbeza. Saya bagi contoh. Bolehkah orang Islam, orang bukan Islam, menggunakan kalimah Allah? Okey, soalan itu. Bolehkah orang bukan Islam menggunakan kalimah Allah? Ulama mengatakan jawapannya boleh. Menurut Islam, jawapannya boleh. Tetapi menurut undang-undang Islam di Malaysia, tak boleh. So, dia dua benda yang berbeza. So, adakah boleh orang murtad dan sebagainya? Itu ada perbincangan undang-undang di dalam syariah Islam yang syariah Islam. Tetapi dalam masa yang sama, di Malaysia dia ada kod dia. Dia ada kod Islam dia. Di mana kod itu bukannya milik Anwar Ibrahim, bukannya milik Menteri Agama Naim, Dato' Naim. Bukan. Dia milik siapa? Sultan ataupun agung di setiap negeri-negeri tersebut. So, pesanan saya, kalau betul-betul nak masuk Islam, masuk kerana anda yakin, anda percaya, anda ada keimanan, anda belajar dan anda yakin dengan agama tersebut. Bukan sebab anda nak kahwin dengan seseorang. Bukan anda kerana nak suka dengan orang. Bukan kerana anda cinta dengan orang tu. No, please. Don't do that. Dia akan merosakkan masa depan anda kalau anda buat kerana itu. Jangan. Dan kami tidak memaksa sesiapa pun masuk dalam agama Islam ini. La ikraha fid din. Ayat Quran kata la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam nak beragama Islam, nak masuk agama Islam. Tak ada paksaan. Tak paksa pun. Tak memaksa. Tapi janganlah dijadikan itu nanti alasan. Akhirnya dia akan merosakkan agama Islam itu sendiri. Itu pesanan saya kepada semua orang kat luar sana. Fikirlah 2, 3, 40 kali. Jadi mendapat jumpa lelaki macam ni, janji nak kahwin, akhirnya tak nak kahwin, dah masuk Islam. Akhirnya nak minta keluar balik. Macam mana? Ya, there are pigs out there. Ada lelaki yang tak elok, ada perempuan yang tak elok, sama je. Kan? Tetapi dalam masa sama, jangan kita perjudikan nasib kita hanya kerana cinta yang sementara. Okey, habis itu. Itu pesanan penaja daripada saya, tuan-tuan. Ni saya banyak sangat tengok kes ni. Banyak sangat saya tengok kes ini, akhirnya bercerai-berai, hidup tak apa orang kata, tak, yalah. Dia jadi tak natural kehidupan tu. Baik. Ahmad Zahid, kembali kita terus dengan kes seterusnya. Ahmad Zahid kembali kemudi KDN, Saifuddin ke KPDNK. Setelah 2 bulan pemergian bekas Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub, teka-teki mengenai siapa bakal calon pengganti beliau masih belum terjawab. Melewati tempoh Pilihan Negeri serta 2 pilihan raya kecil di Pulai dan Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim masih belum memberikan bayangan jelas bila kekosongan jawatan dengan ditinggalkan Salahuddin itu bakal terisi. Yang ada hanyalah respons Anwar kepada wartawan dengan menyatakan pihaknya masih terbuka menerima cadangan nama calon bersesuaian untuk dipertimbangkan menjadi Menteri KPDN baru dalam masa yang terdekat.
Now, dia tak nyatakan dalam berita tu yang mengatakan tetapi tersebar. Ada yang kata, benar ke Zahid akan letak di bawah KDN dan digantikan Saifuddin Nasution pergi kepada KPDNK? Wallahualam, saya tak berani nak komen tentang perkara tersebut. Itu bukan bidang tugas saya. Ada juga mengatakan Adli akan dilantik menjadi Menteri KPDNK menggantikan arwah Salahuddin lah. Arwah Salahuddin. Itu terpulang kepada Perdana Menteri. Tetapi yang saya boleh nyatakan, kedudukan ataupun jawatan menteri itu adalah untuk kota amanah, parti amanah. Jadi saya rasa untuk Zahid Hamidi dapat jawatan itu KDN, kemudian PKR dapat jawatan KPDN tu agak sukar lah kita kata kat situ. Baik, saya kata saya rasa kekalkan. Dan ada ura-ura yang mengatakan bahawa ni benar ke bahawa akan ada akan ada rombakan kabinet sekali lagi. Saya tak kata benar, saya kata tak benar. Tetapi of course akan ada berlaku lah kerana nak kena lantik kabinet yang baru kan. So ada tak berkemungkinan simpang pulai, berkemungkinan pulai iaitu yang baru menang hari itu, YB yang baru menang hari itu dilantik KPDNK. Ada kemungkinan, kita tak menafikan semua itu. Itu semua adalah kemungkinan-kemungkinan dan kita kena tunggu bagaimana perkara itu balik dan sebagainya kan. So benda ini yang kita kena tunggu nanti. Tapi bagi saya kata jawatan itu kuotanya sekarang ini diserahkan kepada Parti Amanah dan most likely tidak akan diserahkan kepada orang lain, melainkan akan ada berlaku reshuffle kabinet di dalam negara kita. Itu antara benda lah. Baik. Terbaru baru-baru ini 2-3 hari lepas kot ya Allah 2-3 hari lepas ada pertikaian, dia dinamakan pertikaian nasional, geng-geng pertikaian ni. Si Syahidan Kasim mempersoalkan, dia kata bukan ke masa angkat sumpah pulai dia kata bukan ke sebelum ini ada perkataan wallahi wabillahi watallahi diucapkan sebelum angkat sumpah, dia kata. Bukankah ada pernyataan tersebut sebelum angkat sumpah? Kenapa tak ada dah sekarang ini? Kemudian speaker kata dalam peraturan mesyuarat memang tak ada. Oh, kenapa negara ni dah tukar? Dah bila masa tukar? Dia membuktikan. Kemudian ada caption dekat situ, dekat TikTok lah, dia caption, dia kata, oh, negara PNBH sementara sejak mereka berkuasa sudah pun menjadi sekular kerana mengeluar sekular. Bangang orang yang tak tahu bercakap tentang sekular tapi tak tahu langsung apa maksud sekular. Itu bukan sekular lah, bye. Ngang, bye ngang, aku boleh panggil macam tu lah. Itu bukan sekular, bukan contoh sekular pun. Baik, dijawab oleh Fahmi Fazil. Dia kata dalam TikTok beliau juga, dia jawab dan saya reply lah. Saya stitchkan video tersebut dalam TikTok, boleh tengok dalam TikTok saya. Saya kata, yang pertama, tidak ada dalam sejarah pun. Tidak ada dalam sejarah pun angkat sumpah sebagai ahli parlimen kena baca wallahu wa billahi wa tallahi. Tak ada. Dan Fahmi Fazil letakkan video Muhyiddin Yassin angkat sumpah, tak ada. Video Muhyiddin Yassin, video Hadi Awang angkat sumpah, tak ada. Dan akhirnya dia letak video Arau sendiri angkat sumpah, tak ada perkataan wallahi wa billahi wa tallahi itu. Yang ada bahawasanya saya bersumpah sekian. Bersumpah itu ada. Tetapi perkataan wallahi wa billahi wa tallahi itu tak ada. Tak ada disebut. Kemudian saya persoalkan. Sebelum saya persoalkan, kita baca berita. Okay. Dari penggan dulu, MP tak lepas wallahi wa billahi wa tallahi. Menteri Komunikasi Digital menjelaskan bahawa kalimah wallahi wa billahi wa tallahi sememangnya tidak dilafazkan ketika majlis angkat sumpah ahli parlimen. Bukan saja penggal ini, penggal-penggal yang lepas pun tak ada. Menerusi video ni muat naik, Fahmi berkata Dipertuan Rakyat Tan Sri Johari Abdul juga memberikan jawapan perkara itu tidak ada dalam peraturan mesyuarat. Ia turut membabikan angkat sumpah oleh Syahidan dan Timbalan Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi pada tahun lepas, Ahli Parlimen Bagoh Muhyiddin Yassin, Ahli Parlimen Marang Abdul Hadi dan terbaru Ahli Parlimen Kulai Syuhaizan Kayat pada Selasa lepas. Jelas tidak ada ungkapan wallahi wa billahi wa tallahi dalam majlis angkat sumpah ahli-ahli parlimen. Bukan hanya dalam penggal ini, penggal-penggal sebelum ini pun tak ada. Datuk Seri Haidan hentilah cuba membuat provokasi dalam parlimen dengan kenyataan-kenyataan balas ataupun kenyataan yang tidak berfakta. Sekarang saya pelik dengan dia orang. Saya tak tahu sama ada dia intention ke tak intention ke. Takkanlah dia bukan kali pertama jadi ahli parlimen ni tuan-tuan. Dia bukan kali pertama jadi ahli parlimen ni. Dia dah banyak tahun dah dia jadi ahli parlimen. Takkan dia tak ingat dia angkat sumpah tu bagaimana? Itu yang pertama. Kedua, kenapa guna dalam peraturan mesyuarat itu perkataan bersumpah? Kenapa saya bersumpah? Bukannya wallahu ya billahi wa tallahi saya akan. Kenapa tak guna perkataan itu? Jawapannya mudah saja. Ahli parlimen ni terdiri daripada pelbagai agama.
Kalau ada perkataan wallahi wa billahi wa tallahi yang bukan Islam, bagaimana? Itu je jawapan dia. Itu sebab dia. Bersumpah ini tak perlu sebut wallahi wa billahi wa tallahi. Saya bersumpah. Cukup sumpah itu pun dah dikira valid dah dalam Islam. Dan perkataan bersumpah ni bukan setakat dalam Islam. I solemnly swear, dalam agama Hindu pun ada, agama Kristian pun ada, agama Buddha pun ada. Dalam agama-agama lain semua ada perkataan saya bersumpah ini. Jadi lebih afdal sebenarnya nak keluarkan perkataan bersumpah. But that's not the point. Poinnya dekat sini tuan-tuan, mereka nak cuba nak memainkan sentimen agama. Sebab itu malam tadi saya kata, kalau sekiranya dia tak ada sentimen bangsa dan agama, dia tak tahu nak main apa dah tuan-tuan. Dia orang tak tahu nak main apa dah. Sentimen apa dia orang nak main sekarang ni, dia orang tak tahu dah. Apa benda ni nak kenakan PMS tak tahu. Yalah dia main jalan juga benda ni. Yang dia sendiri tahu benda tu akan pelangkung kepala diri dia sendiri. Dia sendiri akad sumpah tak sebut pun wallahi tu. Tahun lepas, tahun sebelumnya. Tak ada pun. Tapi kenapa dia sebut juga? Sebab dia nak guna perkataan sekular. So orang-orang, walaun yang bodoh dan bangang, yang pergi share benda tu. Tengok. Sekular kerajaan ni. Nampak sangat dia buang perkataan wallahi. Ini syiar Islam dibuang. Itulah. Kadang-kadang kita nak betulkan orang yang bodoh ni memang payah lah tuan-tuan. Tapi yalah, kita ni kerja kita bukannya untuk orang bodoh macam tu. Kerja kita untuk nak menerangkan kepada rakyat. Itu yang paling penting sebenarnya. Habis kat situ. Okey. Muhyiddin Yassin menghadap polis lagi siasatan 3 jam. Pengurusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menghadap polis lagi bagi membantukan siasatan kes 3R. Kemudian melaporkan di siasat. Beliau disiasat di pejabat Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA di Kuala Lumpur. Dia hadir kira-kira jam 9 suku dan beredar kira-kira jam 12 tengah hari. Hampir 3 jam. Anggota Parlimen Paguh yang juga Presiden Bersatu itu tidak memberikan sebarang kenyataan kepada media. Dia hanya tersenyum dan melambai tangan. Yelah, dulu Perdana Menteri pun mana pernah dia bagi kenyataan Abah. Dia senyum. Senyum-senyum. Oh, ni live lah? Ni live lah? Ni live lah? Dia berani ke nak bagi kenyataan Abah macam tu? Tak ada beraninya tuan-tuan. Okey. Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein sebelum ini dilaporkan berkata siasatan berhubung perkara itu dilakukan unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman mengikut Seksyen 4 Sub A Akta Kesalahan Pilihan Raya dan Seksyen 233 Akta Komunikasi. Pada 3 September lalu dia dikatakan mengeluarkan kenyataan berbaur perkauman dalam ceramah semasa kempen di Simpang Jeram, Johor. Di antaranya dia kata orang Melayu tidak lagi menguasai kerajaan. Sementara itu Razaruddin ketika dihubungi hari ini mengesahkan polis mengambil keterangan Muhyiddin Yassin. So, dalam kenyataan lain, Polis Diraja Malaysia juga mengambil keterangan daripada Muhyiddin dan juga bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Muhammad Zaid Ibrahim pada Khamis. Pengarah Jabatan Siasatan berkata, Muhyiddin Yassin tadi dekat MIDA dan dikatakan bahawa beliau semua soalan yang dikemukakan telah dijawab sepenuhnya oleh kedua-dua pemimpin tersebut. Alhamdulillah, kerjasama yang diberikan adalah sangat baik dan perikatan sangat profesional. Okey. Mengulas lanjut, 5 saksi telah dipanggil memberi keterangan berhubung kenyataan yang dibuat oleh Muhyiddin yang sebelum ini. Menurutnya, pengurus PN itu mendakwa orang Melayu akan kehilangan kuasa ketika berceramah semasa kempen PRK di Simpang Jeram, Johor baru-baru ini. Dia, itu saya kata tadi, dua elemen dia Melayu, Islam, Melayu. Dia dua benda ni je. Dua benda ni je. Untuk dengan orang yang taksub ni, itu je yang dia boleh jual sebenarnya. Dia tak akan cerita polisi. Dia tak boleh cerita polisi pun. Dia tak boleh cerita kejayaan dia pun. Apa benda kejayaan yang dia buat? Apa kejayaan yang dia buat dia berjaya lakukan? Malah kalau kita tengok dekat negeri-negeri yang so-called negeri-negeri PN ni pun, tak ada kejayaan yang mereka boleh banggakan pun di negeri-negeri PN ni. Saya bagi contoh tuan-tuan. Okey, Sanusi claim Kedah terima pelaburan diluluskan 14.6 bilion ringgit. Kerajaan negeri Kedah menerima pelaburan diluluskan berjumlah 14 bilion bagi tempoh Januari hingga Jun 2023 katanya. Beliau berkata angka itu satu pencapaian membanggakan dipacu dengan kelengkapan fasiliti terutama di Kulim High Tech Park selain Kepatan San membuat keputusan. Ini satu pencapaian yang membanggakan dalam tempoh 6 bulan dan mungkin kita akan mencatat lebih daripada itu dalam tempoh 6 bulan lagi. Sasaran Kedah dalam Pelan Pembangunan 2035 setiap tahun kita akan capai purata 10 bilion katanya. Beliau berkata demikian kepada pemberita setelah memurusikan majlis di ahli lembaga pengarah Kulim Technology Park Corporation. Mengulas berkenaan Kedah Rubber City di Padang Terap, Muhammad Sanusi berkata kerajaan negeri telah melaksanakan tanggungjawab bagi menyediakan fasiliti. By the way, Kedah Rubber City yang sepatutnya melaburkan I think about 4 bilion telah menarik diri daripada melabur di negeri Kedah. Okey.
Nah, sebelum kita pergi yang itu kan. Kita tak ada masalah sebenarnya kalau sekiranya kerajaan negeri Kedah berjaya menarik pelaburan dan sebagainya, kita sebenarnya tak ada masalah. Tetapi kalau sekiranya dia nak claim bahawa itu adalah atas usaha dia sendiri tanpa bantuan daripada federal, itu adalah satu kesilapan dia. Kita kena faham bahawa pelaburan yang dibawa masuk, terutama melibatkan perkara-perkara, terutama Kulim High-Tech Park, adalah pelaburan yang biasanya melibatkan G2G di antara kerajaan persekutuan dan juga company-company berikut. Cuma kerajaan persekutuan akan memastikan dia nak pergi ke mana. Now, kenapa Kulim High-Tech Park? Sebab dia dekat dengan Pulau Pinang, mudah untuk dia nak pergi hantar barang atau terima barang dan sebagainya. Dari segi kos itu murah. Itu logiknya. Tetapi kalau dia nak kata bangga bahawa itu adalah pelaburan atas kapasiti dia sendiri, dia tak boleh kata macam tu. Ni bukan nak deny tuan-tuan. Dia nak terima, teruskan. Kalau dia nak teruskan juga dengan benda ni, claiming benda perkara-perkara sebegini, kita tanya juga apa jadi dengan Langkah Sukar yang kata nak bangunkan Langkawi 40 bilion. Apa jadi dengan REE? Nampak gayanya macam dah tak berbunyi dia sekarang ni. Apa jadi dengan projek-projek yang di-announcekan sebelum ini? Yang mana betul-betul melibatkan secara kerajaan negeri secara direct. Yang ini bukan kerajaan negeri secara direct. Yang ini adalah yang dibawa oleh kerajaan pusat. Pelaburan-pelaburan tersebut kebetulan dilakukan di kawasan negeri Kedah. Kenapa di kawasan tersebut? Kemudahan dah ada, pakailah. Kenapa nak bangang sangat? Nak buat kat tempat lain kan? Dah ada kemudahan tersebut, gunakanlah. Ya, dia akan benefit orang negeri Kedah, tetapi tak boleh dia claim itu dia yang bawa. Dalam masa yang sama, dia kata macam ni. Sanusi dakwa 4 negeri pembangkang dihalang sertai program kerajaan persekutuan. Alostar Menteri Besar mendakwa Exco dari 4 negeri PN dihalang untuk sertai program anjuran kerajaan. Sanusi berkata langgaran itu termasuk Exco Sukan di negeri pembangkang tidak dapat mempengerusikan hal ehwal sukan negara peringkat negeri seperti sebelum ini. Sebaliknya, kata beliau, pelaksanaan program itu turut diserahkan kepada pejabat ICU di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk melaksanakan program berkenaan di negeri pembangkang. Tapi mereka nak pakai DO di peringkat daerah. Exco Sukan mereka tak mau pakai. DO mereka nak. Nampak tak? Dia kata. Saya rasa tak sihat politik macam ni. Awak mereka pecat Kedah dari Malaysia dah kah? Kalau rasa kita Kedah part Malaysia tak patut buat macam ni. Politik itu tahun 70-an, 80-an boleh lah. 20-23 tak boleh orang macam tu. Habak mereka tak payah main politik macam tu, katanya. Okay, saya tak nak baca yang lebih-lebih lagi lah. Dia macam ni penglibatan, bila melibatkan projek ataupun program federal, maka ia melibatkan kerajaan ataupun melibatkan pusat. Melibatkan pusat. Dalam kes ini, Kementerian Belia dan Sukan. Bila Kementerian Belia dan Sukan, bajet itu datang daripada pusat. Kalau sekiranya Kedah nak buat juga perkara tersebut, senang saja. Dia buat projek di peringkat negeri. Yang itu, gunakanlah Exco negeri. Itu tujuan Exco negeri. Bila dia sebut tadi, Majlis Sukan Negara melibatkan projek yang melibatkan negara, itu melibatkan program negara dan juga DO kawasan tersebut. Kalau projek itu dilakukan Exco negeri, maka Exco negeri lah yang akan merasmikan. Nah, kenapa nak guna bajet federal tetapi negeri nak pergi claim? Kalau itu adalah projek, orang kata projek federal, federal lah yang pergi claim. Kenapa negeri nak pergi claim? Apa negeri tak nak buat apa-apa ke? Negeri tak boleh buat, negeri tak ada bajet ke nak buat benda tu? Kita cerita tadi 14 bilion, 40 bilion, 4 trilion, 5 trilion, tetapi masih lagi nak harapkan bajet daripada federal. Nak buat sukan di negeri kamu sendiri. Sedih ni tuan-tuan. Sedih ni. Tak payah kita cerita banyak-banyak benda itulah. Kesian kita kat orang negeri Kedah dapat pemimpin macam ni. Masih lagi nak berharapkan kepada federal. Tapi kutuk federal bukan main kan? Habis. Baik. Saya nak bawa cerita Syed Saddiq malam ni sikit. Keputusan kes Syed Saddiq diketahui 9 November. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menetapkan 9 November depan untuk memutuskan sama ada Syed Saddiq dilepaskan atau disabitkan atas 4 pertuduhan bersuabahat, pecah amanah, salah guna harta dan pengubalan wang haram. Berdasarkan carian dalam sistem kehakiman hari ini, Hakim Azhar Abdul Hamid akan menyampaikan keputusan kes pembelaan itu pada 9 pagi, 9 November. 9 November ke apa Oktober, November. 9 hari Khamis. Oh, dekat mana Timbalan Pendakwa Raya mengesahkan tarikh itu pada
Pada 14 Mac, pasukan pembelaan menutup kesnya setelah memanggil 4 saksi termasuk Syed Saddiq yang memberi keterangan membela diri selama 2 hari bermula 22 September. Pada 28 Oktober lepas, Syed Saddiq 30 diperintahkan membela diri atas 4 pertuduhan setelah pihak pendakwa berjaya membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh di peringkat akhir. Pihak pendakwaan menutup kesnya pada 27 September 2022 setelah memanggil 30 saksi yang bermula dalam perbicaraan bermula 21 Mei. Antara saksinya adalah ibu bapa Syed Saddiq, Sharifah Mahani Syed Abdul Aziz dan Syed Abdul Rahman Abdullah Assagoff serta Rafiq Hakim yang merupakan bekas penolong bendahari Angkatan Bersatu Anak Muda Armada atau Bersatu. Syed Saddiq didakwa bersubahat dengan Rafiq yang diamanahkan dengan dana berjumlah 1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana. Perbuatan itu dilakukan di CIMB Bank Berhad. Mengikut Seksyen 406 membawa hukuman maksimum 10 tahun penjara. Bekas ketua Armada itu didakwa menyalahguna $120,000 daripada akaun Islamic Bank Berhad untuk diri sendiri dengan menyebabkan Rafiq melupuskan wang itu di Melayan Banking pada 21 April. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara minimum 6 bulan, maksimum 5 tahun dengan sebatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Beliau juga berdepan 2 pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing kira-kira $50,000 ke dalam akaun syarikat kepada akaun milik ASB di sendiri yang merupakan hasil aktiviti haram di sebuah bank di Jalan Perling, Taman Perling, Kuala Lumpur, Johor Bahru. Pertuduhan menurut Seksyen 4 Sub 1 Sub B Akta Pencegahan Wang Haram, penjagaan pembiayaan keganasan dan hasil aktiviti haram yang boleh dihukum di bawah Seksyen 41 Akta yang sama, memperuntukkan hukuman maksimum penjara 15 tahun, denda 5 kali ganda jumlah dan hasil aktiviti haram jika sabit kesalahan. Now, setakat ini, okay, kes tersebut berbeza dengan cerita-cerita, tak payah cerita kes Zahid detail, tapi kita cerita kes ini detail. Setakat ini, apa yang berlaku dalam kes tersebut adalah wang tersebut telah berjaya. Pertama, Rafiq itu sendiri. Should I tell the story? Saya cerita je lah sikit. Rafiq itu sendiri mengatakan dalam penghakiman bahawa dia diberikan dana sebanyak $250,000. Total dana 1 juta. Total dana yang dikeluarkan pada akaun nombor 1 adalah 1 juta. Now, 1 juta itu dibagikan kepada beberapa portion. Antaranya $250,000 yang Rafiq dapat. So, Rafiq dikendaki melupuskan, tetapi dia kantoi, tuan-tuan. Ada cerita dia lah. Saya tak nak cerita kat sini lah, tunggu full judgment keluar nanti, saya baca. Tapi dia kantoi kat situ. Disebabkan kantoi itulah menyebabkan Syed Saddiq kena. Dan dikatakan sejumlah $50,000 telah dipindahkan daripada akaun itu masuk ke dalam ASB dia sendiri. Dan dia kata itu adalah derma dan sebagainya. I don't know apa dia punya defend lah. Tapi dia ada defend yang digunakan. Now, adakah beliau akan didapati bersalah atau tidak? 9 November nanti kita tentukanlah. Tapi kalau kita tengok daripada itu, jelas ada money trail. Money trail itu keluar daripada akaun Bersatu, pergi kepada Rafiq sebagai saksi utama, dan dia telah masuk. Persoalan sekarang ini, adakah duit itu masuk ke dalam adakah duit ASB yang masuk ke dalam akaun ASB itu, adakah itu duit yang boleh dibuktikan datang daripada jumlah 1 juta tadi itu? Itu persoalan. So, kalau pendakwa raya berjaya membuktikan duit itu, $50,000 itu datang daripada 1 juta itu, maka dia boleh didapati bersalah di bawah pengubahan wang haram. Itu satu kaedah yang boleh digunakan. Now, yang itu adalah chain yang di mana kes Zahid 2022 tak berjaya dibuktikan oleh pendakwa. So, kita akan tengok nanti sama ada boleh dibuktikan atau tidak. Now, what happen kalau sekiranya dia didapati bersalah? Now, seseorang ahli parlimen akan gugur jawatan ahli parlimennya sekiranya dia didenda melebihi RM2,000, bermakna RM2,001, atau dia penjara lebih daripada setahun. 1 tahun ke atas, maka atau kedua-duanya sekali, maka jatuhlah dia sebagai ahli parlimen. So, katakanlah tiba-tiba dia didapati bersalah. Jatuh hukum. Denda lebih daripada RM2,000, of course, obviously lah kan. Dan penjara. Ataupun tak ada penjara tapi lebih denda. Adakah jatuh jawatan ahli parlimennya? Jawapannya tidak lagi. Not yet. Tidak lagi. Pending apa, tuan-tuan? Pending appeal. So, immediately, peguam bela dia boleh letakkan stay of execution dipanggil. Stay maknanya dia tahan dulu, dia tangguh dulu hukuman tersebut pending appeal, menunggu kepada rayuan yang akan dikemukakan di mahkamah lebih tinggi. Maka proses itu akan berlaku beberapa tahun sehinggalah mahkamah terakhir. Kalau mahkamah tinggi, dia mahkamah terakhir, mahkamah persekutuan memutuskan dia tetap bersalah, maka di situ barulah jatuh. Itu pun mengambil masa saya rasa 5 tahun lagi kot.
Bukti dia, tuan-tuan tengok sendiri Najib Tun Razak hari itulah, walaupun sudah didapati bersalah, tetapi dia masih lagi menjadi ahli parlimen kerana perkara tersebut. Sebagaimana kita tahu, dia adalah stay of execution. Okay? Stay of execution. Baik. Dalam masa yang sama, Dana tersebut, kita cerita tentang Dana. Saya akan kembali kepada cerita Dana ni, tapi saya nak bawa cerita yang PAS sebut kan, dalam ceramah beliau, ceramah apa ke tak tahulah. Ini perling kot. PAS kata, bukan ini negara yang kita idamkan, kata PAS. PAS kata ini bukan negara yang diidamkan. PAS menganggap apa yang berlaku pada kes Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi menunjukkan Malaysia ketika ini bukanlah negara yang kita idamkan. Naib Presiden PAS Idris Ahmad berkata, dalam tempoh 9 bulan sejak PRU, pelbagai langkah diambil parti kerajaan yang dianggap menyucikan PH dan UMNO. Apa yang berlaku? Dakwa Idris merupakan kejayaan besar dalam kerajaan politik parti-parti terbabit ketika kes Ahmad Zaid sudah dibuktikan wujud prima facie. Rakyat perlu tahu bahawa keputusan menarik balik pendakwaan adalah keputusan pihak pendakwaan, bukan pihak mahkamah. Apabila pihak pendakwa gugurkan pendakwaan, maka mahkamah tidak pilihan selain melepaskannya, katanya. Jadi dia menggunakan hujah bahawa, nampak sangat ada campur tangan kerajaan. Kerana apa? Yang menggugurkan bukan mahkamah. Yang menggugurkan adalah hakim. Kan? Hakim yang menggugurkan. So, apa beza dengan kes Muhyiddin Yassin? Hakim juga yang menggugurkan. Atas memang bukan permintaan daripada peguam negara, tetapi peguam negara yang defektif. Baik. Itu contoh tu tak bagus. Saya kata, mana ada? Kan? Negara ini bukan negara yang dipilih oleh PAS. Baik, kita tengok negara yang diperintah oleh PAS. Saya tunjukkan negara yang diperintah oleh PAS. Kalau tuan-tuan ingat, kes Musa Aman. Okay? Kes Musa Aman bebas 46 pertuduhan. Pada tahun 2020 Jun, Mahkamah Tinggi hari ini melepas dan membebaskan bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman daripada semua 46 pertuduhan rasuah dan pengubalan wang haram berhubung kontrak konsesi balak. Hakim Muhammad Hussein membuat keputusan setelah beliau diberitahu oleh Timbalan Pendakwa Raya bahawa pihak pendakwa raya menarik balik semua tuduhan terhadap Musa. Dia tarik balik, tak masuk mahkamah lagi tuan-tuan. Yang tu dah ada, masuk mahkamah dah ada prima facie. Yang ni tak masuk mahkamah lagi, tarik balik. Kan? Pendakwaan itu dibuat pada bila tuan-tuan? 2018. Musa Aman didakwa atas tuduhan rasuah di Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini pada 5 November 2018. Kemudian apa yang berlaku pada Jun 2020, terus Musa Aman dibebaskan. Pada tahun itu siapa yang memerintah? Pada tahun 2020 siapa yang memerintah? Siapakah Menteri Undang-Undang pada waktu itu tuan-tuan? Siapakah Menteri Undang-Undang pada waktu itu? Saya nak tanya. Menteri Undang-Undang pada waktu itu adalah orang yang bercakap tadi. Tonton tengok video saya yang tadi tu, saya tunjuk gambar tu. Dia lah Menteri Undang-Undangnya. Dia siapa Perdana Menteri? Muhyiddin Yassin. Pada Jun. Nah, kita fikir, ada tak pendakwa raya? Kan? Ada tak pendakwa raya membuat sebarang penjelasan tentang pembebasan tersebut? Bila dia bebaskan, ada tak pendakwa raya menerangkan penjelasan tentang pendakwaan tersebut? Peguam negara perlu jelas penarikan balik kes Musa Aman. Pejabat Peguam negara perlu menjelaskan kes Musa Aman terhadap Tan Sri Musa Aman, katanya. Majlis Sosial Pakatan Harapan dalam satu kenyataan bersama, ia perlu kerana bakal mencerminkan wajah sebenar pentadbiran yang ada pada hari ini. Jawapan mudahnya, tak ada pun. Kerajaan PN tidak pernah menjelaskan kenapa kes Musa Aman 46 kes ditarik balik dan tak masuk dalam penghakiman pun tak masuk langsung. Tak masuk langsung tuan-tuan, tak ada. Kemudian, bukan setakat dia tak masuk. Bukan setakat, kurang-kurang tuan-tuan, saya nak cerita lah. Kes Zahid Hamidi ni, Peguam Negara rayu. Peguam Negara tak rayu. Kes Muhyiddin Yassin, Peguam Negara rayu. Cuba rayu. Tetapi kes ini, Peguam Negara tak rayu tuan-tuan. Dalam kes Musa Aman, Jabatan Peguam Negara tidak rayu pembebasan Aman, Julai 2020. Pembebasan Musa Aman tidak dirayu. Kan? Tidak dirayu pun. Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk tidak membuat rayuan terhadap pembebasan sepenuhnya kes Musa Aman, Tan Sri Musa Aman yang diputuskan oleh mahkamah. Menteri Jabatan Perdana Menteri, Datuk Taqiyuddin Hassan. Taqiyuddin Hassan tuan-tuan. Ni siapa Taqiyuddin Hassan ni? Tuan-tuan tengok sini. Ini siapa? Ini orang parti mana tuan-tuan? Taqiyuddin Hassan ni? Parti mana ni? Saya nak tanya tuan-tuan ni. Apa yang Menteri Taqiyuddin Hassan kata?
Setelah meneliti dan mengkaji keseluruhan kes, Jabatan Kuat Berguam berpandangan pendakwaan adalah tidak wajar diteruskan. Pendakwaan adalah tidak wajar diteruskan. 46 kes. Now, tuan-tuan, apa yang berlaku immediately selepas kejadian tersebut berlaku? Apa yang berlaku, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak apa yang berlaku selepas itu? Sebaik saja Musa Aman dibebaskan, Hamzah Zainuddin pergi ke Sabah. Kemudian Syafiee Apdal menyatakan bahawa sekarang ini ada orang cubaan untuk membeli ahli parlimen dan juga ahli Dewan Undangan Negeri Sabah. Dan kemudian pada bulan Julai, Musa Aman buat SD, akuan bersumpah, mengatakan dia ada majoriti. Tak lama lepas itu, Syafiee Apdal terus bubarkan Dewan Undangan Negeri, berlaku pilihan raya negeri di Sabah pada September 2020. Selepas kejadian ini. Now, saya ada terima WhatsApp. WhatsApp ni berlegar dekat apa orang kata, dekat media sosial di WhatsApp di ni. Saya bacalah. Saya tak kata benar, saya tak kata tidak, tapi tuan-tuan nilai sendiri. Okey. Apa maksud PMX Kerajaan Razi Jidin yang berbebaskan perasuah? Kisah bagaimana Muhyiddin dan Kerajaan Razi terima 500 juta dari Musa Aman. Jangan tuduh saya, ni saya baca daripada WhatsApp je. Pada November 2019, Musa Aman ditahan SPRM dan akhirnya pada 23 Mei, Musa Aman didakwa dengan 35 pertuduhan berhubung penganugerahan kontrak konsesi balak negeri itu. Beliau akhirnya didakwa dengan 46 pertuduhan melibatkan salah guna kuasa dan rasuah seperti yang disebutkan di atas. Selepas selangkah Sheraton, setelah Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, beliau tahu beliau perlukan sokongan dan dari lebih ramai ahli parlimen untuk kekal berkuasa. Dia tahu UMNO tidak boleh dipercayai dan sekiranya UMNO tarik diri, maka kerajaan Muhyiddin Yassin akan benar menjadi kerajaan yang gagal. Pada masa yang sama, UMNO juga berkomplot tidak mahu bersama dengan Bersatu. Tapi menjadi kerajaan adalah lebih baik dari menjadi pembangkang. Maka mereka bersetuju, iaitu bersama dengan Bersatu. Untuk itu, Muhyiddin Yassin perlukan sokongan di Sabah bagi meyakinkan semua di Sabah sama ada dari PH, BN, kerajaan dan pembangkang bagi menyokong Muhyiddin Yassin dan kerajaan pada ketika itu. Seorang yang diketahui mempunyai dana dan kekuatan tersebut tidak lain tidak bukan ialah Musa Aman. Maka dengan kes tersebut, Musa Aman berunding dengan Muhyiddin. Bukan sekadar dia akan membantu membeli ahli parlimen dan kerajaan negeri Sabah, dia juga akan membayar sejumlah wang kepada Muhyiddin Yassin untuk membebaskan beliau. Jumlah yang dimaksudkan ialah kira-kira 500 juta. Pecahan jumlah adalah 200 juta bagi tujuan membeli ahli parlimen dan ahli Dewan Undangan Negeri Sabah dan selebihnya akan diberikan kepada Muhyiddin Yassin untuk menggugurkan 46 kes Musa Aman. Di sini beberapa peristiwa berlaku. Pada 9 Jun, Musa Aman dibebaskan dari 46 pertuduhan. Mahkamah Tinggi membebaskan dan melepaskan DAA Musa Aman setelah Timbalan Pendakwa Raya Datuk Azhar Abdul Hamid berkata bahawa pihak pendakwaan menarik semula tuduhan terhadap Musa. Bermakna AGC telah memberi arahan agar semua pertuduhan ditarik balik sebelum kes tersebut dibicara. Kes itu tidak pernah dirayu oleh Peguam Negara setelah itu. AGC adalah Idris Harun, dilantik pada 6 Mac 2020 oleh Muhyiddin Yassin. Mac dia dilantik, Jun dia membebaskan Musa Aman. Setelah langkah pertama itu berlaku, maka berlaku langkah kedua, iaitu pengambil alihan Sabah. Sebulan selepas itu, iaitu pada 30 Julai 2020, Musa Aman mendapat 33 akuan bersumpah menyatakan bahawa dia ada majoriti dan kerajaan Syafiee Apdal telah tumbang. Syafiee Apdal enggan tunduk kepada tersebut dan akhirnya mengumumkan pilihan raya Sabah pada September 2020. 300 juta tersebut diserahkan secara tunai kepada Hamzah Zainuddin yang pada ketika itu menaiki jet peribadi pada Jun 2020 pergi ke Sabah, kononnya ada pertemuan atas urusan rasmi. Ia berlaku beberapa hari selepas kes Musa Aman digugurkan. Hamzah ke Sabah bukan sekadar untuk melihat sendiri perkembangan pembelian tersebut, malah membawa wang tunai kembali kepada presidennya di Kuala Lumpur. Pada waktu itu Hamzah Zainuddin adalah Menteri KDN. Peristiwa membeli adun ini telah didedahkan oleh Syafiee Apdal yang menuduh kehadiran Hamzah ke Sabah pada Jun 2020 itu adalah untuk membeli ahli Dewan Undangan Negeri Sabah agar melompat. Tidak diketahui oleh Syafiee juga bahawa sejumlah 300 juta bertukar tangan dari Musa Aman kepada Hamzah kepada Muhyiddin Yassin. Sebab itulah
bila PMX sebut bahawa Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa, Razijidin terus marah dan koyak. Sebab itulah bila PMX sebut bahawa inilah kerja Kerajaan Perikatan Nasional sewaktu mereka berkuasa, Razijidin terus marah dan koyak. Mereka tahu rahsia mereka telah terbongkar. Sekarang anda tahu kenapa Razijidin koyak. Kerana dia juga mengetahui jumlah 300 juta dan peristiwa pembebasan Musa Aman tersebut. Kerana itu juga mereka berani menuduh PMX campur tangan dalam urusan kehakiman kerana mereka lah yang sebenarnya melakukan perkara tersebut. Okey. Okey. Ini adalah daripada Head Topics pada 1 bulan 5 2021. Kita tengok berita ni. Hamzah kah yang naik jet peribadi beli wakil rakyat Sabah? Tanya Aziz Zaman. Antara pemimpin yang kerap turun ke Sabah menggunakan jet peribadi ketika itu tidak lain tidak bukan Hamzah Zainuddin katanya. Salinan URL umum tahu lawatan Hamzah ke Sabah tahun lalu 2020 yang saya cerita tu membawa kepada sidang media dan pengumuman pertama yang dibuat oleh dua wakil rakyat yang mengumumkan sokongan kepada Perikatan Nasional, kata Aziz Zaman. Bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri Muhammad Aziz Zaman bertanya, adakah Hamzah Zainuddin yang dimasukkan oleh Abdul Hamid Bagor pergi ke Sabah dengan pesawat peribadi dan merasuah wakil rakyat untuk lompat parti? Baik, saya tambah lagi. Kita dah tuan-tuan Okey. Ini jawapan Hamzah tentang perkara itu 2020 bila ada orang persoalkan. Dia pergi ke Sabah tu tujuan apa? Sebab lepas dia sampai Sabah tu, dua orang ahli Dewan Undangan Negeri Sabah yang sokong Syafiq Abdal lepas tu lompat parti tuan-tuan. Okey, kita baca. Slow lah pula. Okay. Saya ke Sabah atas urusan kerja, bukan hal politik. Hamzah Zainuddin. Okay. Dia kata, dia urusan kerja dan bukan politik. Bermakna, apa yang saya nyatakan tentang Hamzah pergi ke Sabah pada 2020 itu adalah benar, tuan-tuan. So, pada masa itu, apa pendirian PAS? Menteri Undang-Undang pada waktu itu adalah orang PAS. Apa pendirian mereka? Nah, cerita 500 juta, 300 juta itu apa yang dispekulatkan. Tetapi peristiwa tersebut sebenarnya membawa kita berfikir, kenapa Razijidin tu koyak? Kan? Punyalah macam-macam dia maki Datuk Seri Anwar Ibrahim, peliwat ni, bebaskan reformatik, macam-macam dia maki. Tapi Anwar Ibrahim petik satu je. Engkau orang pun buat benda yang sama lah. Ini sistem yang korang buat. Kamu yang buat benda yang sama. Terus dia koyak tu. Tarik balik. Koyak tuan. Kenapa? Cerita tadi tu. Kalau kena tu tuan-tuan. Tak, ada yang tanya saya, tak boleh dakwa ke guys? Tak boleh dakwa ke? Jawapan dia bukan masalah tak boleh dakwa. Transaction dalam cash. Ni yang tulis dalam cash. So, bila transaction dalam cash, dia orang tahu. Bila transaction dalam cash ni, agak sukar kita nak buktikan. Namun, kalau kita put two by two together, kita tengok rentetan yang berlaku di Sabah pada ketika itu. Kita dengar cerita yang sebut tadi. Macam logik juga. Cuma cerita tu bukan saya yang tulis. Jangan tuduh saya pula. Kita dapat tersebar sekarang ini di dalam WhatsApp group. Tonton nilai sendirilah. So, kalau PAS kata, ini bukan kerajaan yang kita nak. Jadi, itu kerajaan yang dia nak. Sekurang-kurangnya PMX sendiri kata, saya tak campur tangan dalam urusan kerajaan. Yang itu, adakah PAS berani menafikan mereka tidak campur tangan dalam urusan pembebasan sedemikian? Tuan-tuan, fikirlah sendiri. Tanyalah conscious sendiri. Kita lihat sendiri. Itulah dia. Mereka yang bercakap tapi tak serupa bikin, tuan-tuan.
Baik, itu saja daripada saya pada malam ini. Terima kasih. Harap sebarkan. Terima kasih 11,000 yang menonton kita. Selamat malam saya ucapkan. Selamat beristirahat.